Setelah lama ditangguhkan, masa yang dinanti-nantikan bagi pelajar mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM kini tiba. Dan esok, sejumlah 400,445 calon SPM 2020 di seluruh negara bakal menduduki peperiksaan itu setelah proses pembelajaran tergendala ekoran pandemik COVID-19. Jadi, apa persediaan Kementerian Pendidikan Malaysia? Semuanya dalam topik minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Midi Saleh dan tetamu jemputan kami minggu ini, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Datuk Fakhruddin Ghazali. Baiklah, kita terus ke soalan pertama, Datuk. Esok calon SPM 2020 akan mula menduduki peperiksaan. Apakah jaminan yang boleh diberikan oleh Lembaga Peperiksaan dan KPM sendiri bahawa calon dan ibu bapa sebenarnya tidak perlu gusar terutamanya ancaman jangkitan COVID-19? Okey, terima kasih Midi. Kali ini kita akan bicara tentang peperiksaan awam. Jadi sudah pastilah semua tertunggu-tunggu, semuanya berdebar-debar untuk hadir menduduki peperiksaan. Jadi kepada anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan pada hari esok, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk maklumkan bahawa lembaga peperiksaan sudah pun bersedia sebaik mungkin dengan mengatur strategi atau langkah yang terbaik untuk memastikan anda semua menduduki peperiksaan dalam keadaan yang paling tenang, selesa dan penuh yakin. Sebenarnya lembaga peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia sudah mengambil masa yang agak panjang apabila melihatkan situasi pandemik COVID-19 ini berlakunya turun naik dalam penularan dan pembelajaran anak-anak juga ada yang terjejas ataupun terpaksa dimulakan lewat, kemudian dah mula terpaksa pula dihentikan pada satu masa dan akhirnya ada sedikit kesan dari segi psikologi. Jadi bagi lembaga peperiksaan, kami prihatin. Kami perlu sediakan satu panduan yang cukup jelas kepada anak-anak semua sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Jadi jaminan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia ialah kami telah pun bersedia untuk menguruskan peperiksaan pada hari esok dan akan berakhir pada 25 Mac nanti, dan ada lagi peperiksaan lain yang akan berakhir pada 12 April. Jadi tempohnya panjang, tempohnya sehingga 50 hari perjalanan ini. Jadi yakinlah, kalau kami tidak bersedia, mungkin kami tidak mampu untuk menguruskan dengan sebaik yang mungkin. Tapi usaha kita bertawakal, kita berdoa, serah pada Allah Ta'ala, semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi jaminan kita, garis panduan sudah disediakan. Garis panduan itu kita akan operasikan mulai hari esok. Diharapkan penjelasan Datuk itu tadi dapat meredakan sedikit kegusaran di kalangan calon ibu bapa dan juga pelajar SPM 2020. Baik Datuk, sebelum kita teruskan perbualan, apa kata kalau kita saksikan dulu apa kata pelajar yang bakal menduduki SPM ini? Untuk SPM ni lebaran ni makin terasa lebih banyak kalau tercubi, jangan study smart, buat untuk semua calon SPM gunakanlah peluang ni sehabis baik. Kerana bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk masa depan kita, keluarga kita dan masyarakat. Jadi kita saya lulus untuk itu kewajipan, macam mana itu pilihan. Terima kasih. Persediaan bagi calon SPM 2020 hendaklah menguruskan masa dengan bijak dan baik, seperti menyediakan jadual waktu belajar. Jadi saya berharap kamu semua mempunyai masa yang mencukupi dan bersiap sedia untuk menghadapi peperiksaan SPM 2020. Ya, saya setuju dengan kata-kata adik itu tadi. Biar kita study smart, apapun perancangan ataupun planning itu penting. Baiklah, kita teruskan dengan perbincangan kita. Datuk, untuk memastikan proses menduduki peperiksaan berjalan lancar dan mengikut SOP yang telah ditetapkan, apakah persediaan yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti soal makan dan minum, tempat solat, tempat berehat dan ulang kaji sementara menunggu kertas peperiksaan lain itu, jika pada hari yang sama ada lebih dari satu kertas peperiksaan? Baik Midi, sebenarnya kali ini ada sedikit perbezaan. Mungkin anak-anak yang akan pergi ke sekolah pusat peperiksaan pada pagi esok
akan melihat satu perbezaan yang jelas. Pertamanya, bila berada di hadapan pintu pagar, anda akan lalui satu checkpoint di mana ada pengimbas suhu dan anda perlu serahkan borang di sana. Kemudian borang yang diserahkan itu borang deklarasi saringan COVID-19. Bergerak ke Dewan Periksaan. Di Dewan Periksaan, mungkin anda akan melihat jarak meja itu lebih jauh di antara satu sama lain. Kalau dulunya hanya 1 meter kiri kanan depan dan belakang, tetapi kali ini jaraknya sehingga 1.5 meter kiri kanan depan dan belakang. Selain daripada bilik periksaan atau dewan itu, kita ada lagi bilik periksaan khas. Kita ada lagi bilik alternatif, kita ada bilik transit, kita ada bilik isolasi. Jadi semua itu adalah bilik-bilik yang ada kegunaannya. Tapi yang penting, kita juga ada kemudahan surau, ruang solat yang juga memastikan jarak di antara satu calon dengan satu calon itu dijaga pada jarak 1 meter. Kemudian ada ruangan kantin, masih ada, tapi kali ini tidak digunakan untuk anak berada makan berehat bersama kerana kita sediakan bilik transit. Jadi pergi bilik transit, di situ boleh rehat, boleh buat ulang kaji, boleh makan kerana di kantin kurang sesuai, mungkin sempit ataupun boleh berlaku penularan di bahagian kantin. Jadi bilik-bilik yang disediakan di sekolah sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan anda. Sebab tempoh periksaan ini panjang, mengambil masa sehingga 1 bulan lebih. Baiklah, kita akan sambung lagi diskusi kita dengan kupasan-kupasan yang lebih menarik selepas ini. Untuk itu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Kembali bersama saya Midi Saleh dan tetamu kita pada malam ini, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Datuk Pakarudin Ghazali. Datuk, ini antara senario yang mungkin akan berlaku pada hari peperiksaan. Katakanlah pada hari tersebut ada calon bila sampai sekolah dan diambil suhunya didapati lebih daripada 37.5 dan ada batuk sikit-sikit. Apakah yang akan dilakukan oleh pihak sekolah? Atau adakah sudah ada perancangan yang dilakukan oleh pihak sekolah menangani perkara ini? Ini maklumat yang penting yang saya perlu sampaikan kepada anak-anak yang akan mula menduduki peperiksaan pada pagi esok. Pertama sekali, anak-anak perlu ingat satu angka keramat ini, iaitu 37.5 darjah Celsius. Ini adalah sempadan yang anda boleh menduduki peperiksaan. Kalau diimbas suhu badan 37.5 darjah Celsius dan ke bawah, anda akan dibenarkan masuk untuk menduduki peperiksaan. Sekiranya lebih daripada 37.5 darjah Celsius itu ke atas, anda tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. Walau bagaimanapun, petugas ataupun guru bertugas akan beri sedikit masa untuk anda berehat sekiranya berjalan kaki ataupun keadaan cuaca panas untuk beri satu tempoh bertenang. Sehinggalah 30 minit mungkin selepas bermula peperiksaan ataupun kurang sedikit, kita boleh lagi terima untuk masuk ke Dewan Peperiksaan. Seandainya selepas itu masih lagi kekal melebihi 37.5 darjah Celsius, tentulah anak-anak mesti pergi mendapatkan rawatan, sama ada dibawa oleh guru sekolah ataupun sekolah hubungi ibu bapa untuk bawa bagi menerima rawatan. Jadi sebenarnya kesihatan itu sangat penting. Keadaan yang demam, mungkin ada tanda-tanda bergejala, ada 5 perkara: demam, batuk, sesema, sesak nafas, sakit tekak. 5 itu kita akan monitor, kita akan tengok setiap hari. Sekiranya ada calon yang punya simptom 5 ini tapi suhunya di bawah 37.5 dan ke bawah itu, kita akan bawa ke dalam bilik peperiksaan khas. Di situ ada hanya beberapa meja pada jarak 2 meter di antara satu sama lain, boleh meneruskan peperiksaan. Sekiranya kekal suhu di bawah 37.5, masih boleh meneruskan peperiksaan sehingga habis. Tapi andainya di masa tertentu suhu anda meningkat, tidak ada pilihan, kita akan beritahu pada penjaga
Itu tadi antara prosedur ataupun garis panduan yang diberikan untuk pihak sekolah dan pelajar jika berlakunya sebarang perkara di luar jangka. Baik Datuk, kita nak berehat sekali lagi, tapi sebelum itu kita lihat pula apa kata guru-guru bagi pelajar yang mengambil SPM 2020. Okey, kesilapan selalunya kerana ini peperiksaan, selalu mereka ada darah gemuruh dengan gemetarnya selalunya bila mereka baca soalan agak gopoh dalam baca soalan menyebabkan mereka tertinggal beberapa isi yang penting dalam soalan. Okey, dan juga kadang-kadang oleh kerana gemuruh tu kadang mereka tidak dapat mengendalikan masa dengan betul. Saya perhatikan ialah sikap ambil lewa terhadap penulisan, aspek penulisan. Jadi bagi saya subjek bahasa Arab kan, titik, alif lam, semua tu sangat penting dan kerana huruf-huruf ni bila kita gabung ba, ta, sa, jim, ha, kha, dia yang membezakannya hanyalah titik. Jadi kerana sikap ambil lewa dalam penulisan ini, kadang-kadang perkataan yang mereka jawab itu memberikan maksud yang berbeza. Rugilah kerana mereka dah belajar berapa tahun di hari terakhir tu sikap alpa itu membawa kepada terpesongnya markah jawapan. Menjawab soalan SPM ni. Saya guru bahasa Arab dan di sini saya fokus kepada kertas satu sahaja. Kertas satu adalah soalan objektif. Mohon semua calon ambil perhatian. Soalan objektif bermaksud satu jawapan betul sahaja. Jangan jawab banyak. Jawab banyak, salah. Terima kasih kerana masih terus setia bersama saya Midi Saleh dan juga tetamu kita Datuk Pakarudin Ghazali untuk kupasan-kupasan yang menarik malam ini. Baiklah Datuk, kita ke soalan terakhir. Ramai juga yang bertanya ni, jika calon itu sendiri positif dan sedang jalani kuarantin atau perawatan, bagaimana mereka akan ambil peperiksaan semula? Dan bilakah jangka masa ambil semula dan prosesnya? Adakah soalan itu setara dengan calon-calon lain yang sudah mengambilnya sebelum ini? Baik Midi, inilah yang menjadi pertanyaan sebahagian besar daripada masyarakat. Sebab perkara ini adalah norma baharu, tidak pernah berlaku dalam sejarah lembaga peperiksaan selama 57 tahun. Peperiksaan diadakan dalam 2 sesi yang berhampiran. Jadi kenapa itu dilakukan? Kerana untuk menyantuni anak-anak yang sudah pun di kuarantin disebabkan oleh pandemik COVID-19 ataupun sudah pun didapati positif dan menerima rawatan sehingga sihat. Jadi 2 kumpulan pelajar ini tidak dibenarkan menduduki peperiksaan semasa sesi pertama SPM 2020. Anda semua perlu berehat, sihatkan diri. Selepas daripada itu, anda akan diberi peluang menduduki peperiksaan dalam peperiksaan yang dijadualkan semula. Jadi bila dijadualkan semula itu, kita akan lihat angkanya ataupun kita akan susun elok-elok jadual itu supaya kita boleh laksanakan dengan sebaik yang mungkin selepas peperiksaan pusingan pertama itu tamat. Baik, bagi saya pengurusan ini perlu kita buat dengan teratur. Anak-anak yang sudah pun dijangkiti ataupun di kuarantin perlulah mempunyai dokumen yang cukup, membuktikan supaya kita boleh terima dalam peperiksaan yang seterusnya. Jadi pelajar-pelajar, saya harap dalam tempoh yang berbaki ini ataupun peperiksaan yang akan bermula besok sehingga seterusnya, jagalah SOP supaya anda sentiasa sihat, anda sentiasa mendapat menumpukan perhatian kepada peperiksaan dan juga akhirnya menyelesaikan tempoh peperiksaan yang anda lalui sepanjang 1 bulan lebih ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita berpisah di siaran, penting bagi saya mengingatkan sekali lagi kepada anak-anak yang bakal menduduki peperiksaan pada pagi esok. Pertama sekali, anak-anak, anda sediakanlah diri anda sebaik yang mungkin sebelum melangkah masuk ke dewan peperiksaan.
Persiapan diri yang saya maksudkan pertama, malam ini sediakanlah dokumen-dokumen penting, pengenalan diri, borang saring COVID-19, slip untuk menduduki peperiksaan, alat tulis, alat untuk solat, sejadah bagi lelaki dan perempuan, telekung untuk yang perempuan, dan semua itu adalah untuk memastikan pada pagi esok anda tenang dan boleh bergerak terus ke pusat peperiksaan. Jadi pastikan anda sihat, rehat secukupnya, dan di Dewan Periksaan nanti anda laluilah proses-proses mengikut garis panduan yang telah kita tetapkan. Terima kasih Datuk Fakhruddin Ghazali kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam topik minggu ini dan berkongsi penerangan yang komprehensif itu tadi. Dan saya pasti semua pihak yang terlibat mendapat manfaat daripada perkongsian itu tadi. Pelbagai langkah dilakukan kerajaan untuk memastikan proses pembelajaran terus dapat disalurkan kepada pelajar dan murid. Dan Rabu lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melancarkan saluran khusus TV pendidikan secara terestrial Didik TV KPM. Saluran yang pertama kali diperkenalkan ini diyakini dapat membantu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, khususnya kepada murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Didik TV KPM jelas Perdana Menteri akan menyiarkan program-program berteraskan kurikulum dan ko-kurikulum KPM selain berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga tingkatan 6, program bercorak didik hibur atau edutainment serta kandungan yang dihasilkan oleh murid. Ia juga menerapkan kandungan pembelajaran sepanjang hayat yang memberi fokus kepada nilai murni dan pembangunan karakter murid. Tambah Perdana Menteri, KPM mengambil inisiatif menghidupkan semula slot program TV pendidikan secara terestrial sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac tahun lalu. Ia sebagai usaha membolehkan murid mendapat bahan pembelajaran melalui televisyen, khususnya yang tidak mempunyai akses internet atau peranti yang sesuai. Justru Didik TV KPM diyakini dapat membantu pelaksanaan PDPR yang mana ibu bapa juga dalam masa sama boleh meluangkan masa menonton bersama anak mereka. Kerajaan sedar bahawa pendidikan merupakan antara sektor yang amat terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun lalu. Keadaan ini merupakan satu situasi yang sukar sehinggakan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu KPM, perlu mengambil keputusan menutup sekolah semasa tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Apabila sekolah ditutup, maka pastinya pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Namun begitu, KPM komited untuk terus menyediakan akses pendidikan kepada lebih 5 juta murid bagi membolehkan mereka mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan Didik TV KPM secara maya bersama-sama Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin yang disiarkan secara langsung menerusi program Malaysia Hari Ini MHI terbitan TV3. Didik TV KPM disiarkan setiap hari menerusi saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify bermula 7 pagi hingga 12.30 malam. Sehubungan itu, beliau mengharapkan kerjasama daripada semua pemegang taruh termasuk murid, guru dan ibu bapa dalam menjayakan agenda besar pendidikan ke arah yang lebih cemerlang demi masa depan generasi pewaris negara. Kepada semua calon SPM 2020, lakukan yang terbaik. InsyaAllah kejayaan akan menyusul. Jangan ragu dan bimbang, saya pasti persiapan rapi telah anda semua lakukan. Dan kini adalah masanya untuk menunjukkan kemampuan adik-adik demi masa depan yang lebih cemerlang. Saya Mehdi Saleh, kita jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam Topik.